Hai, Assalamualaikum. Macam yang saya katakan sebentar tadi, bertemu lagi kita bersama dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Baiklah, untuk minggu kedua ini kita teruskan sekali lagi dengan pendidikan kesihatan. Buat murid-murid di luar sana, jangan runsing, jangan payah berfikir. Jikalau tidak ada buku teks, Cikgu Arif telah sediakan untuk anda secara maya. Cikgu Arif telah kongsikan di sini. Baiklah, kita akan lihat topik apa pula kita akan belajar pada minggu ini. Topik tentang kitaran heat. Baiklah, untuk pelajar-pelajar perempuan ataupun murid-murid perempuan yang saya kira telah mencapai akhir balir, mungkin mereka tahu apa itu tentang kitaran heat. Tetapi jikalau lelaki, terutamanya anak-anak sekolah rendah macam murid-murid saya ini, pastinya termanggu-manggu ataupun tertanya-tanya apa itu kitaran head. Baiklah, hari ini Cikgu Arif Hijri akan kongsikan tentang kitaran head dan bagaimana untuk kita mengira kitaran head itu. Terlebih dahulu, kita akan lihat tentang macam mana ataupun apa itu tentang kitaran head. Baiklah. Ini dia. Okey, kitaran head. Apa itu tentang kitaran head? Kitaran head ialah tempoh ataupun saya kira kitaran head ialah tempoh berlakunya head yang pertama hingga head yang seterusnya. Maksudnya kitaran ni sekelah apabila daripada tempoh head yang pertama itu hingga tempoh head yang seterusnya, itulah yang kita panggil sebagai kitaran head. Baiklah, kitaran ini dikira bermula dari head yang pertama, kedatangan head, hingga hari pertama kedatangan head yang seterusnya. Macam saya yang cakapkan tadi, iaitu kitaran head lah, bermulanya kitaran head dan berakhirnya kitaran head itu seterusnya kitaran head yang baharu. Itulah kitaran head. Okey, kita boleh lihat di sini sebagai contoh kitaran head Lisa ialah 28 hari ya, 28 hari. Kita boleh tengok di sini kitaran head Lisa ialah 28 hari. Baik, kitaran head pertama Lisa selama lebih kurang 7 hari. Selepas itu Lisa akan memasuki fasa pembaikan, fasa subur dan akhirnya fasa prahid. Kita ada beberapa fasa iaitu 4 fasa. Yang pertama fasa kedatangan head, K, okey. Yang seterusnya kita ada fasa pembaikan, P. Seterusnya fasa subur, S, dan yang terakhir iaitu fasa prahid. Ada 4 fasa selama lebih kurang 28 hari ini. Ya, manusia normal, perempuan normal akan mengalami kitaran head lebih kurang 28 hari secara purata ya. Ada mungkin yang pendek sikit 26 ataupun ada yang lebih sikit 29, 30, itu normal. Tetapi jikalau berlaku kurang macam 15 hari kitaran headnya ataupun 20 hari sahaja, itu ada masalah. Itu kita akan belajar yang seterusnya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang kitaran head yang normal iaitu 28 hari. Normal lah ni secara purata. Okey, kitaran itu mengalami 4 fasa, iaitu fasa yang pertama ialah fasa kedatangan head. Kita ada kedatangan head iaitu KH, kedatangan head. Seterusnya fasa pembaikan. Okey, fasa pembaikan FP, fasa pembaikan. Seterusnya kita ada fasa subur S dan seterusnya fasa prahid. Senang je kita ingat iaitu KHPF PFP. KPPFP. KPSP. Maafkan saya. KHPSP. Saya tulislah senang. Saya tulis ya. Fasa kitaran head kita ada KH, kita ada P, kita ada S, kita ada P. Senang je. KHPSP. Apa tu fasa kitaran head KHPSP? Iaitu kitaran head yang pertama ialah kedatangan head. Manakala ni pula ialah pembaikan.
manakala S pula mewakili subur, manakala P mewakili Prahid. Okey, baik. Ingat lagi sekali, iaitu kita ada kat sini KH, P. Kat sini kita ada S. Dan di sini kita ada P. Okey, baik. Untuk fasa kitaran head, macam saya katakan tadi, kita ada KH-PSP. KH-PSP iaitu kedatangan head, kemudian kita ada pembaikan, kemudian kita ada subur, kemudian kita ada prahid. Fasa-fasa dia lah. Kita ada 4 fasa KH-PSP. Ingat sahaja itu KH-PSP. Apa KH-PSP itu? Kedatangan head, kemudian fasa pembaikan, kemudian fasa subur, seterusnya fasa prahid. Okey, baik. Untuk Lisa ini yang mengalami 28 hari, okey, seterusnya setelah 28 hari datang, ketiga-tiga Lisa akan memasuki fasa pembaikan, fasa subur dan akhirnya fasa prahid, KH-PSP tadi. Okey, ketiga-tiga fasa ini akan mengambil masa selama lebih kurang 21 hari. Okey, ini mengambil masa 21 hari. Maksudnya tadi untuk fasa kedatangan head tadi, kita ada lebih kurang 7 hari. Kemudian bakinya 21 hari lah untuk 3 fasa tadi. KH tadi 7 hari. Kemudian untuk PSP kita ada 21 hari. Cikgu, saya pening lah cikgu, apa KH-PSP itu? KH-PSP itu ialah fasa-fasa kedatangan head. Fasa-fasa kedatangan head. Cikgu nak ingatkan kamu secara mudah iaitu KH-PSP. Kita ada 4 fasa KH kedatangan head. Kemudian kita ada fasa pembaikan, kemudian kita ada fasa subur dan yang terakhir kita ada fasa prahid. Fasa-fasa tu bagaimana ataupun apa yang berlaku cikgu? Okey, kita lihat di raja ini. Okey, kita lihat hari pertama. Bayangkan ini ialah hari pertama Lisa datang head. Hari pertama tak kisahlah berapa hari bulan. Mungkin 30 hari bulan 1 ataupun 1 hari bulan Februari atau 2 hari bulan Februari, tapi kedatangan hari yang pertama yang datang head itu kita kira sebagai hari pertama. Okey, kedatangan head. Okey, fasa KH lah ni, iaitu kedatangan head. Seterusnya mengalami hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Hari ketujuh untuk fasa kedatangan head. Jadi secara keseluruhannya fasa kedatangan head ini ada 7 hari. Okey. Seterusnya masuk pula fasa pembaikan. Fasa pembaikan ini bagaimana? Kalau kamu nak tahu untuk apa? Untuk seseorang wanita itu mengalami head, mengalami kitaran head ketika fasa kedatangan head ini, tisu-tisu pada dinding uterus. Sebelum ni kita dah belajar tentang sistem reproduktif wanita kan, sistem reproduktif perempuan ada mengandungi rahim ataupun uterus. Dinding-dinding uterus ini ataupun ovum-ovum yang tidak disenyawakan akan terurai menjadi head. Darah kotor, bahasa Melayu pasar kita darah kotor. Darah kotor ini sebenarnya merupakan dinding-dinding uterus yang terurai, ovum-ovum yang tidak disenyawakan oleh sperma itu terurai menjadi darah head. Kenapa perlunya ada kitaran head ini cikgu? Untuk memastikan struktur ataupun dinding-dinding uterus kamu sentiasa sesuai untuk penempelan embrio. Ovum-ovum kamu sentiasa ada dan sentiasa hidup. Kamu perlu tahu sel-sel hidup dalam badan manusia ini akan terurai ataupun mati apabila sampai tempoh waktunya. Macam manusia juga, sampai tempoh waktunya kita akan mati. Begitu juga dengan sel-sel yang berjuta-juta dalam badan kita ini, apabila sampai satu tempoh, sampai satu jangka hayatnya akan mati. Jadi untuk ovum dan juga uterus itu tempohnya mungkin 21 ataupun 28 hari. Jadi setelah mengalami 21 hingga 28 hari itu tidak disenyawakan oleh ovum, tak ada penempelan embrio pada uterus itu, akan terurailah uterus serta ovum-ovum itu keluar menjadi darah head ketika fasa kedatangan head, fasa KH. Okey? Jelas?
Harap-harap jelas ya. Okey, seterusnya kita ada fasa pembaikan. Ketika proses fasa pembaikan inilah dinding-dinding uterus itu mula, kapilari-kapilari darah mula terjalin dan membentuk semula dinding uterus agar kembali menebal. Kemudian ovum kembali dihasilkan. Okey, ovum kembali menghasilkan ovul. Okey. Baiklah, ada pada hari ke-8, pada hari ke-9, pada hari ke-10 dan pada hari ke-11. Jadi secara puratanya perempuan mengalami fasa pembaikan dinding uterus itu selama 4 hari. Baik, setelah fasa pembaikan ini habis, maksudnya dinding uterus itu setelah kembali menebal, perempuan akan mengalami fasa subur dan ketika kemuncaknya iaitu pada hari ke-14 wanita itu akan mengalami waktu subur. Apa dia waktu subur tu cikgu? Waktu subur itulah kemuncaknya ovum telah matang untuk menghasilkan ovul bagi disenyawakan oleh sperma. Dan uterus, dinding uterus telah bersedia untuk menerima penempelan zigot ataupun embrio. Okey? Jadi fasa subur ini terjadi pada hari ke-12, kitaran haid, hari ke-13, hari ke-14 ini waktu yang paling subur lah kiranya. Paling subur, ya, paling subur, paling sesuai untuk persenyawaan. Apabila berkahwin, paling sesuai untuk persenyawaan berlaku pada hari ke-14 dalam satu kitaran haid. Ya. Okey, seterusnya hari ke-15, hari ke-16 dan hari ke-17. Keseluruhannya ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hari dalam fasa subur. Jadi kamu boleh merancang ataupun apabila kamu berkahwin nanti kamu ingat wanita itu mengalami hari subur selama lebih kurang 6 hari dan ketika itulah zuriat ataupun embrio ataupun fetus boleh terhasil melalui persenyawaan antara sperma dan ovul yang kita belajar dalam pembelajaran terdahulu ya. Jadi ketika inilah proses yang paling sesuai untuk kehamilan itu berlaku. Ya. Seterusnya, setelah mengalami fasa subur selama 6 hari tadi, manusia ataupun perempuan tadi akan mengalami fasa prahid. Apa dia fasa prahid ni? Rahim, dinding-dinding rahim, ovum tadi telah bersedia untuk terurai kembali menjadi darah haid. Mula bersedia, belum lagi terurai tetapi mula bersedia untuk mengalami atau untuk menjadi darah haid. Ya. Selama lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Jadi fasa prahid ni sebenarnya fasa paling lama. Kalau soalan keluar, apakah fasa yang paling lama dalam satu kitaran haid seorang perempuan ataupun seorang wanita? Iaitu ialah fasa prahid. Mengalami lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hari lebih kurang. Tolak tambahlah 11 hari ya. Jadi keseluruhan ini kita ada 7 campur 4 campur 7 di sini kita ada 7 campur 4. Dah 11 hari. 4, maafkan saya 4. 11 hari. Kemudian kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari di sini. 7, 4, 11, 6 kita dah ada 17. 17 hari campur 11, 28 hari total kitaran haid seorang perempuan yang telah mencapai akhir balik. Cikgu, kalau ada soalan, macam mana cikgu kalau adik saya ni tidak mencapai akhir balik lagi cikgu? Adakah dia akan mengalami kitaran haid? Oh, tidak mungkin ya. Seseorang yang telah mencapai akhir balik sahaja akan mengalami kitaran haid, iaitu perempuan yang mencapai akhir balik akan mengalami kitaran haid. Cikgu, saya lelaki, saya telah mencapai akhir balik. Adakah saya akan datang haid? Oh, tidak juga ya. Lelaki tidak akan mengalami kedatangan haid ataupun tidak akan mengalami kitaran haid ini seperti perempuan. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT itu ada ciri-ciri istimewanya. Lelaki tidak mengalami kitaran haid, tetapi mungkin mengalami yang lain. Untuk perempuan mengalami kitaran haid. Ya, okey. Baik, tadi saya kata kitaran haid secara purata berapa?
28 hari untuk seorang perempuan yang telah mencapai akil baligh, ya. Seterusnya untuk berapakah fasa yang terkandung di dalam satu kitaran haid? Apa? Ya, 4 fasa. Fasa yang pertama kita ada KH, iaitu kedatangan haid. Fasa yang kedua kita ada fasa apa? Fasa apa? Fasa P. Fasa P itu apa? Fasa pembaikan. Seterusnya kita ada yang ketiga, fasa S. Fasa S tu fasa apa, murid-murid? Kurang jelas lah. Ya, fasa subur. Dan yang terakhir yang mengalami paling lama iaitu fasa Prahid. 4 fasa, ya. Fasa Prahid yang paling lama iaitu 11 hari. Fasa subur berapa hari, cikgu? 6 hari. Fasa pembaikan ataupun ialah pembaikan berapa hari, cikgu? Kita ada 4 hari. Fasa kedatangan haid berapa hari, cikgu? Lebih kurang 7 hari. Jadi total berapa? 28. Okey, nampaknya jelas di sini, ya. Kita boleh tengok informasi di bawah ni. Apa dia cakap? Tempoh kitaran haid bagi seseorang adalah berbeza-beza. Cara purata kitaran haid akan berlaku selama 28 hari. Sumber daripada myhealthgovernment.gov.my. Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia lah tu. Ya, macam saya cakap tadi, kitaran haid 28 hari ini ialah secara purata. Jangan bimbang untuk anak-anak murid saya yang di luar sana yang mengalami kitaran haid lebih kurang 26 hari ataupun 30 hari, 31 hari. Lebih sikit, kurang sikit tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tetapi kalau kurang sangat-sangat 15 hari atau 10 hari, kemudian lebih sangat-sangat 40 hari, 48 hari, 50 hari, itu perlu berjumpa dengan doktor. Saya bukan takutkan anda, tetapi mungkin ada yang mengalami masalah kitaran haid lebih daripada 28 hari, lebih daripada 30 hari, itu abnormal. Kurang daripada 15 hari, kurang daripada 28 hari, kurang daripada 26 hari, itu juga abnormal. Ya, boleh rujuk kepada ibu bapa kamu untuk rujuk ke pakar perubatan segera. Ya, baik, itu cerita pasal kitaran haid. Jadi apabila anda sudah tahu tentang kitaran haid ini, kita padam dululah untuk ke muka surat seterusnya, kan. Sekejap lagi ada yang tertanya, cikgu apa benda tu, cikgu contek tu. Sekejap dah. Ya. Jadi anda boleh ingat sekali lagi, kita ada fasa 4 fasa untuk kedatangan haid, iaitu kitaran haid, iaitu kita ada 4 fasa KH PSP. Apa KH PSP itu? Kedatangan haid, fasa kedatangan haid, fasa pembaikan, fasa subur dan fasa apa? Kurang jelas lah. Ya, fasa Prahid. Itulah KH PSP. Bagus semua. Okey. Seterusnya kita nak lihat pula muka surat seterusnya. Surat seterusnya. Okey, di sini dia ada tunjukkan bagaimanakah Lisa mengira kitaran haidnya. Macam saya cakap tadi, tak semestinya hari pertama itu jatuh pada 1 hari bulan, kan? Belum tentu 1 hari bulan. Jadi, kita tengok sekejap. Okey. Belum tentu kitaran haid Lisa itu jatuh pada 1 hari bulan. Belum tentu. Tapi mungkin ada 3 hari bulan. Jadi macam mana kita kira? Okey. Sebagai contoh, sekejap ya. Sebagai contoh, hari pertama haid Lisa adalah pada 3 Februari. Ini, 3 Februari. Selepas 28 hari, kitaran haid Lisa adalah pada 2 Mac pula. Okey. Lisa dijangka akan kedatangan haid lagi pada 29 Mac pula. Okey, 25 April, 23 Mei dan seterusnya. Jadi, apakah kelebihan dengan kita mengetahui kitaran haid kita sebenarnya? Untuk perempuan lah. Untuk perempuan, apa kelebihan untuk anda mengetahui kitaran haid anda ini? Sebenarnya apabila kita mengetahui kitaran haid kita ini, kita boleh jangkakan bila kita akan datang haid. Jadi kita boleh bersedia dengan tuala wanita anda supaya tidak kebocorannya. Jangan saya cerita ini yang lelaki-lelaki, murid-murid lelaki di skrin ini tergelak-gelak. Tuala wanita. Ya. Cuba tanya ibu awak, merujuk kepada ibu awak. Ya, wanita-wanita yang kedatangan haid, yang mengalami akil baligh, yang mengalami kitaran haid, perlu memakai tuala wanita ketika datang haid untuk menyerap darah-darah haid yang kotor itu, yang keluar itu.
Kalau tidak pakai, bocorlah nanti. Jadi kelebihan yang pertama ialah kita boleh tahu, kita boleh jangka sesuatu yang akan berlaku. Okey? Baik. Seterusnya kita boleh tengok kalau kata tadi yang ni hari pertama. Jadi 7 hari untuk fasa KH. Saya type lagi sekali di sini ya. Okey. Fasa kedatangan heat. Okey. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 fasa. Ada 4 fasa. Fasa pertama iaitu KH. Tak perlulah saya cakap lagi KH tu apa. Tak perlu saya type. Iaitu kedatangan heat. Seterusnya kita ada fasa P. Fasa P apa? Pemulihan ataupun pembaikan. Seterusnya kita ada fasa S iaitu subur. Dan yang terakhir fasa P. Fasa apa tadi? Prahit. Fasa prahit. Jangan lupa ya. Saya tulislah takut ada lupa. Tertanya-tanya. Fasa prahit, fasa subur, fasa pembaikan, fasa kitaran, kedatangan heat. Baik, fasa kedatangan heat kita ada kitaran heat, fasa kedatangan heat, fasa kitaran heat. Kitaran heat kita ada 4 iaitu kedatangan heat, pembaikan, subur dan prahit. Okey, baiklah. Tadi dia kata tadi hari pertama kan? Okey, hari pertama dia tadi 3. Jadi kita kira lah. Kita kira di sini. 3 tadi. Macam mana tu terkeluar pula saya punya ni. Sekejap ya. Tak apalah, awak ingat kan? Tak perlu terus. Senang. Baik, kita boleh tengok. Okey, untuk yang pertama tadi hari pertama, 7, ingat lagi 7 hari kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini ialah fasa sekejap. Fasa KH. Daripada 3 sampai 8 hari bulan. Okey, daripada 3 sampai 8 hari bulan. Seterusnya kita tengok pula. Kat sini, lepas fasa kedatangan heat, kita ada fasa pembaikan. Okey, 9, 1, 2, 3, 4. Sebab fasa pembaikan ada 4 hari. Okey, 4 hari. 4 hari sahaja. 4 hari sahaja. Okey. Okey, baik. 4 hari maksudnya sampai 9, 10, 11, 12 tadi. 12 kan? Lagi sekali, saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 9. Salah ni. Okey, KH tadi 7. Maaflah, tersalah saya. KH ya 7 hari. Maksudnya sampai tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. KH tadi sampai 9. Lepas tu 10, 11, 12, 13. 4 untuk fasa pembaikan kita ada 4 hari. Okey, 4 hari sampai 13. Okey, setelah sampai 13 kita ada fasa subur S. Kita ada fasa subur 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 sampai 19 6. So kita ada fasa S subur, kita ada 6 hari. Lepas tu kita ada fasa yang terakhir iaitu fasa 11 hari, fasa prahit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul tak? Ya, prahit tadi kita ada
11 hari. Jadi betul tak apa yang saya cakap? Kan? Kitaran haid itu berlaku lebih kurang 28 hari dan hari ke-28 itu merupakan hari yang pertama kitaran haid yang seterusnya. Jelas tak? Kita ada 28 hari kitaran haid tetapi hari yang ke-28 itu merupakan hari yang pertama untuk haid yang seterusnya, kitaran haid yang seterusnya. Bijak sekali. Mudah kan nak kira? Macam itulah. Jadi untuk murid-murid perempuan selepas ini anda bolehlah kira kan, lihat bagaimana kitaran haid anda, adakah normal dan secara berkala dari bulan ke bulan. Kalau tidak, anda perlu rujuk kepada ibu bapa anda untuk rujuk pakar perubatan dengan segera. Baiklah, kita nak lihat macam saya cakap tadi, apakah kepentingan kita tahu kitaran haid ini? Okey, yang pertama, kepentingan mengira kitaran haid termasuklah dapat mengesan masalah kesihatan dan merujuk doktor sekiranya kitaran haid terlalu cepat atau terlalu lambat dari tempoh kebiasaan. Ya, macam saya cakap tadi, kalau lambat sangat atau cepat sangat, kenalah beritahu ibu bapa untuk rujuk doktor ya. Maksudnya apabila kita tahu kitaran haid kita ni, kita boleh mengesan masalah kesihatan dan jumpa doktor. Ya. Yang seterusnya kita boleh tahu tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari. Ya, dapat mengesan masalah kesihatan merujuk doktor sekiranya tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari. Maksudnya, ni, tempoh kedatangan haid ni, fasa kedatangan haid dia lebih daripada 15 hari. Macam mana? 7 hari je sepatutnya maksimal. Kalau lebih 8, 9, 10 normal, tapi sampai 15 hari itu sudah abnormal dan perlu merujuk kepada ibu bapa anda untuk merujuk pada doktor. Baiklah, seterusnya haid tidak berlaku. Apabila haid tidak berlaku ya, anda perlu cepat-cepat beritahu kepada ibu bapa kamu. Kan mungkin ada masalah seperti cerita yang sudah popular sekarang iaitu rahimah tak berrahim kan. Apa dia rahimah tak berrahim itu? Seorang wanita yang tidak mempunyai uterus. Jadi apabila anda tidak mempunyai uterus, anda tidak mempunyai kitaran haid. Jadi perlulah rujuk kepada pakar perubatan segera. Dan seterusnya kita ada dua kelebihan kepentingan untuk mengira kitaran haid ini. Yang pertama tadi dapat mengesan masalah kesihatan dan dapat berjumpa dengan doktor. Yang kedua ialah dapat merancang kehamilan selepas perkahwinan. Dengar kata kunci selepas kehamilan. Selepas kehamilan. Saya ulang kali kedua, selepas perkahwinan, ya. Selepas perkahwinan saja awak boleh merancang proses untuk kehamilan. Itulah dia dua kelebihan ataupun kepentingan mengapa kita perlu tahu kitaran haid ataupun mengapa kita perlu tahu bagaimana untuk mengira kitaran haid. Yang pertama tadi boleh mengesan sesuatu abnormal, masalah kesihatan, boleh berujuk kepada pakar. Yang kedua, boleh merancang kehamilan setelah perkahwinan berlaku. Ingat tu. Baik, kat sini ada perempuan ni cakap apa ni? Haid, hari pertama haid Shirley adalah pada 11 Februari. Berdasarkan kalender pada halaman ini, bilakah hari pertama kitaran haid Shirley untuk bulan Mac, April dan Mei? 11 Februari. Jom kita buat sama-sama. Sebelum kita buat kuis kita buat sama-sama. Okey, 11 Februari ya. Okey, 11. Kita guna warna lain lah. Warna lain. Macam mana ni kita guna warna lain. Kita guna warna merah. Supaya nampak perubahannya 11. Tadi dia kata 11 Februari hari pertama. Okey. Kita tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Ini 7. KH. Okey. Seterusnya kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, 21 hari ke-21 hari pembaikan ataupun pemulihan. Seterusnya hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di sini ialah hari subur dia. Hari subur kita dah ada 6 untuk Shirley. Kemudian kita ada yang terakhir iaitu fasa perahid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, kitaran haid pertama untuk bulan Mac atau bulan seterusnya untuk kitaran haid seterusnya Shirley ialah pada 10 hari bulan Mac. Siapa yang berjaya dapat
jawapan sama macam saya? Angkat tangan. Siapa yang dapat? Kalau dapat, alhamdulillah anda terbaik. Memang macam gini ya. Okey, baik. Jadi dah habis dah pun kita punya pembelajaran untuk hari ni. Sekejap je dengan Cikgu Arif ni kan, rasa sekejap sangat. Kita dah belajar hari ni 28 hari kitaran HIT, kemudian kita ada belajar 4 fasa KHPSP, dan kita tahu dah kepentingan mengira kitaran HIT ini. Jadi seperti biasalah, dah tahu-tahu, takkanlah kita nak buat tak tahu, betul tak? Kita kenalah buat kuis untuk melihat sejauh mana kita akan ingat sampai bila-bila. Dengan Cikgu Arif ni senang. Kalau kita buat kuis, dengar betul-betul apa yang saya ajar, insya-Allah anda akan ingat sampai bila-bila. Bahkan mungkin sampai anda dewasa dan boleh merancang kehamilan setelah perkahwinan. Siapa tahu? Jadi nak tahu tak kuisnya apa? Kalau nak tahu, jom kita tengok ni kuisnya bagaimana dan apa kuisnya. Inilah dia. Baik, kuis saya pintar pendidikan kesihatan. Sila labelkan jawapan paling tepat untuk ruangan kosong di bawah. Ya, hari pertama kedatangan HIT, yang seterusnya iaitu 28, hari ke-28. Hari pertama kedatangan HIT. Ni fasa apa ni? Tolong labelkan fasa-fasa ni. Fasa apa? Ini fasa apa? Waktu subuh. Fasa apa? Tolong labelkan ya. Seterusnya kita ada lagi satu iaitu kepentingan mengira kitaran HIT. Apa kepentingan mengira kitaran HIT ni? Tadi saya dah cakap. Alamak, cikgu saya lupalah macam mana. Ulanglah tonton video saya ini di YouTube ataupun di pautan ini. Kan, bagaimana mahu tonton video ini? Bagaimana mahu lihat lembaran latihan? Sila layari pautan di bawah ini untuk ulang tonton PDPR PJPK tahun 5 minggu ini oleh Cikgu Arif AJ. Saya highlightkan di sini ya, supaya awak nampak ni. Boleh pergi ke blog ini dan di dalam itu ada pautan YouTube saya untuk anda lihat berulang-ulang kali. Bolehlah lihat berjuta-juta kali, berbilion-bilion kali. Tontonlah wajah Cikgu Arif serta suara Cikgu Arif yang merdu ini. Baiklah, seterusnya untuk kalau dah siap, cikgu macam mana kan? Kita nak hantar ke mana? Macam biasa, hantar login ke akaun delima anda dan hantar ke pautan ini. Mudah sahaja. Cikgu Arif, maaflah saya berkongsi gadget bersama dengan abang dan adik saya yang bersekolah. Mak ayah saya tak ada duit. Tak apa. Tak apa, saya bagi sehingga hari Jumaat. Bila-bila masa, ada masa, kamu carilah peluang dan ruang untuk menyiapkan tugasan ini. Tak perlu susah-susah nak beli gadget baru, nak layan, nak melanggan internet baru. Tak perlu, guna apa yang ada saja. Saya faham. Gunalah apa-apa kertas sahaja. Okey, untuk salin ataupun siapkan nota saya ini, siapkan latihan saya ini, siapkan kuis saya ini. Yang penting anda buat, anda dapat. Itu sahaja. Ingat kitaran HIT, ingat 28 hari secara normal puratanya, dan jangan lupa untuk siapkan tugasan ini. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Arif AJ. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Ingat, kita jaga kita belum menang, kes makin meningkat. Tolonglah duduk di rumah, siapkan tugasan dan jangan keluar-keluar kalau tak ada keperluan mendesak. Okey? Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.